Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ni. Wallahilhamd, Allah Taala jadikan kita bertemu untuk kita teruskan tajuk kita itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua skop dua wahyu. Dan kali terakhir kita bincangkan kita dalam tajuk berkenaan dengan kedudukan ittiba' dalam syariah. Pasal kita kata ittiba' ni yang kita maksudkan dia adalah satu perkara yang mesti, bukannya benda boleh pilih. Bismillah. Itu dengan pengertian mengikuti Nabi SAW pada perkara-perkara bagi diperintahkan dan jauhi baginda pada apa yang bagi dilarang. Dengan sebab itu dia bukan benda optional, dia adalah compulsory. So kita masuk hari itu kita ambil beberapa perkara. Antaranya kita kata nombor satu, ittiba' adalah syarat bagi penerimaan ibadah. Dan ibadah dalam Islam ni dia dua syarat. Macam akhir ayat surah Al-Kahfi yang Allah nyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu Tuhannya, falyamal amalan salihah, hendaklah beramal amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, ingin sekutukan dengan peribadatan pada Tuhannya sesuatu benda pun. So daripada situ para ulama kata dua syarat. Syarat pertama, amal itu soleh. Yang kedua adalah ikhlas. Ataupun ikhlas itu pertama, soleh itu kedua. Yang soleh tadi hanya berlaku dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut apa kita kata bagus, tapi ikut apa yang Nabi SAW tunjukkan ia adalah disyariatkan. Kemudian ittiba' adalah satu dua asas Islam yang utama. Yang ini kerana kita bersyahadah dengan dua syahadah, itu asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka dengan itu tak boleh tidak, yang pada tidak menyekutukan Allah Ta'ala itu adalah perasasian bagi la ilaha illallah. Tak doa selain Allah, tak harap selain Allah Ta'ala, tak takut selain Allah Ta'ala, itu menzahirkan la ilaha illallah. Dan zahirnya Muhammad Rasulullah adalah pada ikutan kita kepada hanya baginda, untuk kita kenal jalan mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Pembersihan jiwa kita, pengabdian kita kepada Allah Ta'ala hanya dengan jalan baginda tunjukkan. Itu adalah asas yang perlu dipahami. Okey. Kemudian yang ketiga kita ambil itu, ittiba' adalah sebab untuk masuk syurga. Kerana Nabi kata semua umatku akan masuk syurga kecuali siapa yang enggan. Para sahabat kata siapakah enggan? Rasulullah kata barang siapa mentaatiku dia masuk syurga. Barang siapa yang mendahakai atau tidak mahu mengikuti, maka ia adalah orang yang enggan. Wa man asani faqad aba. Maka itu adalah apa yang kita fahami, bahawa memang itu adalah sebab dia, kerana ikut Nabi akan dapat kepada kita ikut masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yang terakhir kita ambil itu adalah ittiba' adalah bukti mencintai Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Imran 31, Allah nyatakan kul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ikut Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu semula. Wa yaghfir lakum dzunubakum, telah ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, telah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik. Kita berhenti di situ last sekali. Hari ini kita akan masuk kelima, muka surat 15. Muka surat 14. Sampai ada buku 14 Surat 14. Yang kelima, kedudukan ittiba' dalam agama adalah, dan syariat adalah, ittiba' adalah jalan mendapatkan cinta Rasulullah SAW yang sebenarnya. Allah SWT telah mewajibkan ke atas hamba-hambanya mencintai Rasulnya SAW dalam mengutamakan perkara tersebut, hatta teratas mencintai diri, harta, anak, bapa, manusia seluruhnya. Maksudnya kita mencinta Nabi ni adalah cinta yang wajib. Bahkan mengatasi cinta diri sendiri, cinta isteri, anak, bapa, keturunan, harta benda sebagainya, tak boleh melebihi
cinta mencintai Nabi SAW. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, la yumnu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kata, tidak beriman seorang kamu sehingga menjadi aku orang paling dicintai padanya berbanding bapanya sendiri, berbanding dirinya sendiri, berbanding bapanya, berbanding anaknya, berbanding manusia seluruhnya. Tak boleh siapa-siapa mengatasi cinta kita kepada Nabi SAW. Ya. Dan sabda baginda SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, ya Rasulullah, engkau benar-benar dicintai di sisiku berbanding semua perkara melainkan diriku sendiri. Ni jujur lah, dia jawab dengan jujur. Dia cinta Nabi tapi tak mengatasi diri sendiri. Dia jujur, dia kata dengan Nabi SAW. Maka Nabi kata, berkata tidak. Nabi kata, la hatta wallazi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Nabi kata, tidak, demi Tuhan yang menyawaku di tangannya, itu Allah Ta'ala, tidak, mana tak boleh cinta macam ni sampailah aku jadi lebih cintai pada diri kau berbanding diri kau sendiri. Tapi Umar bin Khattab berkata Umar bin Khattab, dia diam sebentar, cepatlah dia betulkan. Kita mungkin tunggu minggu depan kot, mesyuarat dulu boleh ke tidak. Tapi tak, dia cepat betulkan dan dia kata al-an, sekarang Rasulullah, wallahi demi Allah, anta ahabba ilayya, engkau lebih dicintai diriku min nafsi berbanding diriku sendiri. Lalu lepas baginda bersabda, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, itu baru betul lah cinta engkau yang benar. Itibak pada Nabi SAW sebenarnya berdasar pada tahu itu. Dan tiada jalan untuk mendapatkan cintaan sedemikian kepada Nabi SAW serta merealisasikan kecuali melalui cara mengikuti dan bersungguh-sungguh untuk sempurna di dalamnya. Ya? Al-Khattabi kerana kitab Syarh Sunnah, dia kata sekitar makna ini, dia kata tidak dimaksudkan cinta tabi'i. Cinta tabi'i ini cinta yang tiba-tiba ada dalam diri. Kan kita faham kadang kita suka, orang ni suka warna merah, ini suka warna biru. Ini cinta kesukaan tabi'i. Kesukaan tabi'i. Yang kadang-kadang benda tersebut, bila tengok kereta pun kita suka, tengok makanan pun kita suka. Yang benda berkenaan kadang-kadang bukan benda yang perlukan usaha, tiba-tiba dicampakkan dalam hati kita, rasa benda berkenaan. Kita ni kenapa awak suka benda tu? Entah, saya tengok saya suka. Ini cinta tabi'i dipanggil. Cinta yang datang dengan bentuk yang tanpa diusahakan. Sedangkan dia kata kerana cinta, tapi bahkan yang dikenali adalah cinta pilihan. Cinta pilihan ni cinta yang kita usahakan. Kita cari jalan untuk mendapatkannya. Kita usahakan untuk suka. Saya pernah ingat dulu salah seorang student saya. Tapi dia cakap jujur lah. Dia kata, Ustaz, saya faham lah ikut Nabi ni mesti, dia kata. Tapi saya tak rasa lah saya kena cinta Nabi, dia kata. Sebab saya tak kenal. Saya nak kenal, saya mesti cinta, nak cinta mesti kenal. Sekarang saya cuma dengar cerita je, tapi tak ada dalam diri saya rasa tersebut. Dia, saya kata dengan dia, benda ni bila dia kata dibina cinta tersebut adalah melalui banyak cara. Antaranya bila kita kenang jasa lah. Kita kenang tentang pengorbanan baginda SAW. Sebab tu melihat kepada sirah Nabi SAW adalah di antara perkara yang boleh membina cinta tersebut. Belajar tentang suasana manusia ketika zaman Nabi diutuskan. Belajar mengenai pengorbanan baginda SAW untuk diri kita. So, baginda SAW bila dikenali baginda dengan cara tersebut, baru kita akan mula rasa. Bagaimana macam anak-anak lah. Bila kita tak kenang jasa mak bapak, kita akan rasa macam mak bapak wajib jaga kita macam tu. Sedangkan tak wajib pun. Ya kan, kalau mak bapak tak nak jaga, dia tak boleh jaga. Serah kepada rumah anak yatim, boleh je. So benda tu bukan kewajipan. Dia tak nak macam tu. Tapi Allah Ta'ala jadikan dalam hati ibu bapa tadi, tengok anak dia rasa kesian, dia rasa sayang, dia sanggup jaga malam. Malam tu anak dia. Jadi bila anak tadi kadang-kadang tak sedar tau. Bila kadang-kadang mak bapak sakit, dia tak rasa pun nak jaga sangat. Pasal dia tak pernah tengok macam mana mak bapak dia jaga dia. Dia tengok mak bapak dia jaga dia, dan dia akan masalah. Kat situ baru dia tiba-tiba rasa sebab.
Rasa berterima kasih itu hutang budi. Sebab tu Allah Ta'ala di dalam Quran Karim pun untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sengaja cerita pada kita apa nikmat dia bagi kita. Langit, bumi, air, matahari, kan, tumbuh-tumbuhan, haiwan, semua tu disebut pada kita dengan wujudkan benda berkenaan untuk diri kita supaya kita kenang akan jasa. Tapi kalau orang tak pernah belajar, tahu-tahu benda dah ada, macam kita lah sekarang tangan kita ada, pernah kita rasa terima kasih dengan tangan kita? Tak. Cuba hilang tengok. Hilang tangan tadi pun kita, ya Allah Tuhanku, ini rupa nikmat tangan. Kadang-kadang bukan tangan, kuku lah. Kita kan nak garu, gatal, nak korek hidung. Try tengok, tak ada kuku, tak ada korek hidung. Lepas. Minta maaf, saya bukan cakap kotor dalam kelas ni. Tapi fahamkan benda tu sekecil-kecil benda kita lihat macam kecil sangat. Tapi kalau tak ada, sendi kita ni. Sendi. Orang kena rheumatism yang keras ni tu, tak boleh gerak. Awak kita tahu. Jadi kadang-kadang benda ni, memang saya katakan dia kena tahu apa dia yang Nabi pernah buat untuk kita. Dan baru abang boleh sayang. Tapi dalam Islam macam benda ni maksud menuntut kita untuk belajar. Bila kita tak nak cinta tabi'i, cinta yang tiba-tiba datang. Bukan itu. Kalau cinta tiba-tiba datang ni, pada kabilah, pada keluarga akan ada. Macam kita tengok ini adik kita, ini abang kita. Kita akan automatik ada sayang lebih. Ada sentimen. Ini darah daging kita. Kita ada rasa tersebut. Sebab tu Abu Lahab, bila dia gembira tentang kelahiran Nabi SAW, tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak menyelamatkan dia hartanya dan apa dia kerjakan. Sayasla naran dzata lahab. Dia gembira dengan Nabi lahir sebagai apa? Kerana keluarga dia, anak adik dia. Dia gembira, dia happy. Tapi dalam masa yang sama, tak ada cinta yang berbentuk apa? Usaha. Macam Khattabi kata dekat sini, ini cinta kedua yang dia kata, dia cinta pilihan. Bukan cinta tabi'i, itu akan ia cinta pilihan. Kerana cinta manusia kepada dirinya adalah tabi'i, tiada jalan untuk ke dalam hatinya. Dia kata kerana cinta manusia kepada dirinya adalah tabi'i dan tiada jalan untuk ke hatinya. Maksud dia, kalau kita yang kita diri kita sendiri, kita memang dapatlah. Tapi untuk dapat cinta pada seseorang yang bukan ada faedah untuk kita, jadi kita akan perlu usaha. Dan usaha ni sebab kenapa kita belajar sirah. Yang para ulama zaman dahulu, kita kata siapa saja mereka akan terlibat dalam pengajian sirah, belajar sejarah hidup Nabi SAW, bukan kerana untuk setakat bergembira, tapi untuk pastikan dalam hati itu datang rasa cinta dan berakhir dengan taat. Banyak orang kadang belajar sirah, berzanji. Kita berzanji tu sirah lah. Tuan buka buku tu, dia cerita tentang kelahiran Nabi, adalah hadis palsu masuk dalam tu sebagainya, Nur Muhammad pun ada. Tapi in the end, dia bukan lahir kepada tajuk apa? Mentaati. Yang kita nak sekarang ni adalah kecintaan yang berlahir daripada mentaati. Dan bahkan dibuktikan cinta tu dengan mentaati. Itu pun betul. Ya? Macam syair yang Imam Syafi'i sebutkan, yang saya bacakan hari tu. Nabi kata, apa Imam Syafi'i kata? Ta'sil ila wa tadda'i hubbahu. Engkau derhaka pada Tuhan, tapi kau dakwa kau cinta dia. Hada la umri fil qiyasi ajibu. Ini benar-benar sesungguhnya dalam pertimbangan adalah benda ajaib. Lau kana hubbaka sadiqan la ata'tahu. Kalau cinta kau benar, pasti kau taat kepada dia. Sebab innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Kerana orang yang mencintai kepada yang dicintai pasti taat. Yang mencintai kepada yang dicintai mesti taat. Itu adalah tanda asal. Orang perempuan lah, kalau kita kata, mana ada perempuan cakap suami saya sayang saya sangat, apa minta semua tak dapat. Kita balik, orang perempuan kata suami saya sayang saya sangat, minta apa semua tak dapat. Pada anak-anak kita, betul, cinta kita berjanji macam tu. Tak bagi anak kita, itu tanda sayang. Tak bagi dia berjaga malam sampai tak tidur, itu tanda sayang. Sebab ada efek pada diri dia. Tak bagi makan coklat sepanjang waktu. Kadang budak kata, abah tak bagi makan, orang tu boleh je makan. Sekarang bapak dia halang tadi sebab kebaikan diri dia. Memang ada tajuk tersebut, tapi cuma anak-anak takkan tahu kecuali bila dia jadi bapak. Dia jadi bapak baru tahu, oh okey, dia tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Bukan bagi sepanjang waktu tanda sayang. Tahan itu tanda sayang.
Tapi kalau untuk wanita, mana ada dia kata suami saya tak bagi dia sayang saya sebab dia tak bagi tu, dia sayang. Mana ada? Sebut seorang perempuan kata suami sangat sayang, tak taat langsung, tak minta apa, minta semua tak dapat. Sebab realiti dia memang mencintai itu menjadikan kita akan mengkorbankan apa saja untuk yang kita cintai. So pada Rasulullah SAW itulah tanda sebenar kita cinta. Kalau anda kata kita cinta tapi tak taat, apa tanda cinta kita sebenar? Nabi kata jangan buat, kita buat. Nabi kata jangan bina atau kubur, kita bina. Lepas tu kita sayang Nabi. Tang mana? Kan Nabi suruh kita buat satu benda, kita buat di opposite, lepas tu kita kata kita sayang Nabi. Ni pelik kan, kepelikan yang berlaku zaman sekarang. Hatim Syafi'i berkata, kalau kepada Allah Ta'ala pun tajuk yang sama. Kalau cinta kau benar, pasti kau taat kepada dia. Kerana yang mencintai pada yang cintai pasti taat. Okay? Beliau berkata Al-Khattabi lagi, maka maknanya adalah engkau tidak benar dalam mencintaiku sehinggalah engkau memfanakan dirimu dalam mentaatiku. Bukan fana macam geng hakikat ni yang apa tak wujud, tak. Fanakan maksud binasakan. Apa saja kita punya keinginan tenggelam dalam arahan Nabi SAW. Tak ada nilai. Keinginan kita tak ada nilai banding arahan Nabi. Kemahuan kita tak ada nilai di hadapan perintah Nabi SAW. Baru kita betul cinta kepada baginda. Sebab orang kata taksubnya awak dengan Muhammad, ayat tu. Tapi orang kita ada taksub dengan guru. Sebab guru kata, jangan main-main, jangan lawan. Tapi kalau Nabi sabda, boleh lagi dia kata, betul lah Ustaz Nabi sabda. Tapi kenapa anda tak cakap benda ni pada imam mazhab atau pada guru-guru tarikat yang awak yang kita pernah terikut? Kenapa tak cakap ayat tu? Betul lah cikgu ustaz kita kata macam ni, tapi kenapa kita tak gunakan tapi tadi? Sedangkan pada Nabi punya sabda kita gunakan tapi. Kita kata tapi lah, betul Nabi sabda ni, Nabi larang. Tapi kan tak? Kepada Nabi kita gunakan tapi. Betul kita kata kita cinta Nabi SAW, kita boleh guna istilah taksub guru. Tapi taksub Nabi tu pernah dengar ayat tu? Mana ada? Sebab tak ada tajuk taksub Nabi. Sebab apa Nabi suruh kita buat, kita follow dengan tepat. Takkan siapa boleh kata taksub Nabi. Tapi kalau kata orang tu ikut guru dia buat, cari gambang capal kan, air liur Nabi lah, janggut Nabi. Bukan Nabi yang suruh, tok guru dia yang suruh. Kalau ikut pada Nabi SAW, itu yang Umar radhiyallahu anhu, dia nampak orang solat di Hudaibiyah, yang perjalanan pergi tunaikan, pergi ke Mekah, tengok orang solat satu tempat. Umar kata, kenapa solat kat sini? Diorang kata, ya Umarul Mukminin, engkau tak tahu ke inilah tempat Nabi berbai'ah dengan para sahabat. Sehingga para sahabat ketika tu 1,400 orang. 1,400 orang. Umar antara orang yang hadir ketika hari tersebut. Ini tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 ketika tunaikan umrah qada, semua sahabat 1,400 orang seorang pun tak ingat pokok mana dia orang berjanji dengan Nabi SAW. Seorang pun tak ingat. Allah lupakan semua orang mana satu pokok tersebut. Jadi Umar bin Khattab bila dia datang tengok orang buat, dia kata kenapa? Dia kata inilah pokok Nabi janji dengan para sahabat. Umar kata, barang siapa sampai waktu di sini waktu solat, barang siapa tidak terus jalan. Besok dia hantar dia punya pembantu tebang pokok tu. Soalan, Umar sayang Nabi tak? Sayang, tapi sayang ajaran Nabi. Kalau ikut pada sudut kesan-kesan tapak kaki, sama sekali tapak kaki ada, tapak kasut ada, semua letak capal kat sini. Kalau kau jumpa tapak kaki, letak kat kepala tapak kaki lah. Kita ingatkan apa ubat kaki 3 je ada. Ini kau ada pula tapak kaki Nabi. Astagfirullahalazim. Ini semua masalah. Sebab yang Nabi suruh apa? Itu ayat dia. Yang tok guru suruh kan buat. Yang naik bunga jerai, yang pakai lambang ini, lambang itu, buat segitiga, tulis macam-macam. Semua benda tu bukan Nabi yang suruh, tok guru yang suruh. Tuan tak boleh, tak ada seorang pun akan cakap, iyalah tok guru kita ni betul lah wali, tapi kenapa tak jaga yang tu? Tapi yang Nabi sabda tu, Nabi kata jangan. Dia kata betul Nabi sabda, tapi iya Nabi larang bina atas kubur, tapi betul lah Nabi tak suruh muliakan dia, tapi kan tak? Ini masalah sebenar. So ketaksuban
boleh berlaku kepada selain Nabi SAW. Adapun pada Nabi SAW, ikutan yang sebenar-benarnya itu panggil ittiba'. Itulah ittiba'. Itulah benda paling mahal yang Allah Ta'ala uji. Macam kata Ibn Taymiyah rahimahullah, diuji kita dengan ittiba', bukan dengan yang lain. Kadang kita ada keinginan, marah kan. Saya ingat ada seorang, saya nasihatkan dia. Saya kata janganlah gaduh. Yalah ustaz, tapi saya tak puas hati. Dia mula dulu. Saya kata macam ni, Nabi sabda. Saya kata Nabi sabda, la yahillu imri'in muslim, tidak halal untuk seorang individu muslim ayahjur akhahu fawqa salat, untuk memulaukan saudara lebih 3 hari. Tidak halal untuk seorang individu muslim memulaukan saudaranya lebih 3 hari. Dan orang yang terbaik di antara mereka adalah siapa mula-mula bagi salam. Nabi sebut. Tapi saya kata, yalah ustaz, memanglah Nabi sebutnya tu. Tapi dan saya kata tak boleh cakap apa lah. Memang kita kata kita semua ada harga diri, ada perasaan, ada pride dipanggil. Ego kita ada. Tapi dalam masa sama, kalau kita boleh leburkan ego kita, keinginan kita untuk menonjol, keinginan untuk menegakkan kebenaran kita ke atas, bawah daripada apa Nabi arahkan. Tak ada nilai lebih baik untuk kita tahu cinta kita kepada Nabi berbanding itu. Baru betul kita tahu cinta Nabi yang benar. Kalau tidak, jangan cakap. Apa kawan yang banyak benda, bab janggut pun orang tak berani lagi. Bab apa lagi? Bab masalah muzik pun orang gagal lagi. Ya Nabi sabda macam ni, betul Nabi sabda, tapi pelik tau. Kita kata kalau kita lihat orang masuk pada geng-geng yang menghalalkan alat muzik ni kan, jelas perbuatan para sahabat sangat jelas, teguran para sahabat sangat jelas. Keizinan Nabi untuk benda tertentu hanya benda tertentu saja. Bukan jadikan benda itu hiburan harian. Pagi, petang, siang, malam, lagu. Mana ada? Umar tak pun macam tu, Abu Bakar tak pun macam tu. Abu Bakar siap marah lagi pada budak perempuan yang bernyanyi dalam, bernasyid dalam rumah Nabi SAW. Umar datang, perempuan yang bergendang, sorokkan gendang dia kerana Umar datang. Ni kita sedar. Tapi banyak orang dia macam tadi, tapi para ulama kata, cuba cakap tapi kepada para ulama tadi. Memanglah dia kata macam tu, tapi kan para sahabat dah ada keputusan. Para sahabat dah sepakat. Kenapa kita langgar ijma' para sahabat? Ni benda simple, tapi realiti dia kerana apa? Taksub kepada manusia. Okay, baik. Dia kata dan melebihkan keredaanku ke atas keinginanmu, sekalipun kebinasaanmu berlaku dalamnya. Jika kamu binasa dalam mengikuti arahanku, kamu akan buat juga. Itu tanda sebenar cinta kepada Nabi SAW. Biarlah orang tak suka, biar orang menyampah, asal kita berada di atas sunnah. Yang sibukkan dapatkan sokongan dan sebagainya. Tapi last kali kita melanggar arahan Nabi SAW. Bagi kita kata, yelah Nabi sabda, tapi ada ulama mazhab kata macam ni. Mana boleh bercakap macam tu? Realiti kan, benda berkenaan tak ada lah. Macam tarikat Nasyabandi ke apa, dia bukan ajaran Nabi SAW. Ajaran untuk tegur tarikat, kenapa kita nak menangkan di atas hadis Nabi SAW? Perbuatan dan amalan dia bukan ajaran Nabi. Warasatul wujud bukan ajaran Nabi. Ini datang golongan sufi dan filosofi yang cuba untuk konon memahami lah tentang Tuhan, gunakan kaedah falsafah. Kenapa kita kena raikan untuk kata tak salah untuk melibatkan diri dalam amalan tersebut? Dan Nabi dah jelaskan pada kita, kita ni makhluk, Allah Khalik. Kenapa kita nak jadikan bersatunya Khalik dan makhluk? Peliknya ada orang kata, tapi ni ulama. Ulama ni banyak bab jawatan, bab gaji, bab kedudukan, semua sekali akan terlibat dengan mereka. Nak tunggu dia akan bercakap betul, tengok lepas tak ada jawatan. Tak ada jawatan kan barulah keluar, ini salah, ini haram. Time dapat jawatan semua senyap. Time ada jawatan, semua boleh, semua halal. Jaga-jaga sikit. Keenam, ittiba' adalah cara mematuhi perintah-perintah dan mentaati Rasulullah SAW dan menjauhi amaran dan yang berpunca daripadanya. Ittiba' adalah cara mematuhi perintah dengan mentaati Rasulullah SAW dan menjauhi amaran yang punca daripadanya. Ittiba' ni sebenarnya itulah bila kita kata membuat yang diperintah, tinggal dilarang. Itulah ittiba'. Itulah ittiba' yang dituntut.
Sebab kita kata, semua orang kata ikut Nabi. Saya ingat macam cerita kan, ada seorang abang tu yang saya kata dia tak nak solat. Dia kita tanya dia, abang ada 2 syahadah. Dia kata 2 syahadah. Syahadah pertama, dia kata la ilaha illallah. Saya kata macam mana abang buktikan abang la ilaha illallah, tak pernah buat. Dia diam, tak boleh jawab. Saya kata saya ajar. Tak apa, saya ajar. Abang tak sembah selain Allah, tak takut selain Allah Ta'ala, tak harap selain Allah Ta'ala, tak doa kepada selain Allah Ta'ala, maka abang dah buat la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah macam mana pula? Ayat dia best tau. Dia tak nak solat. Lepas tu dia kata, Muhammad Rasulullah, macam mana abang zahirkan? Kan kita, saya buat lawak lah. Saya kata kan macam apa, Piramli punya cerita. Di mana kekuatan Datuk Hang Tuah? Di tenaganya kah? Di kerisnya kah? Sebab bila abang kata abang mengakui Muhammad Rasulullah, abang tunjuk kat mana? Saya kata keluar dari mulut dia, ikut Nabi. Dia sebut. Saya kata ikut Nabi tang mana? Saya kata tadi tang datang saya mula, tadi saya pakai baju Melayu. Kalau saya pakai jubah, abang kata tengok, ikut Islam ni jadi Arab. Abu Ustaz bagus. Datang pakai baju Melayu. Dia nak smash awal-awal lagi. Kata kita ni dah luar agama, bukannya pakaian. Okay, fine. Sekarang ni abang kata ikut Nabi. Saya kata belah mana ikut Nabi? Kita belajar itibak Nabi ni, kita faham itibak Nabi pada akidah. Apa Nabi percaya, Nabi suruh kita percaya, Nabi larang kita percaya, ikut. Tak boleh kita go against apa yang Nabi ajarkan. Nabi tak ajar kita hujan turun sebab dikawal oleh manusia. Datang kita belajar punya advanced science, tiba-tiba kata ada HRP, satu mesin dibuat oleh negara Eropah, boleh kawal hujan. Sewil ke? Tak, sebab kita diajarkan. Bahkan para sahabat kalau percaya hujan turun sebab bintang pun, Nabi kata telah kufur. Allah Ta'ala kata telah kufur dengan aku, percaya dengan bintang-bintang. Datang kita tiba percaya. Nabi tak benarkan percaya, jangan percaya. Percaya berkenaan nasib malang, kalau cawan pecah, pinggan retak, atau pada hari ni keluar-keluar naik bas sangkut dekat Alor Bongsu 3 jam. 3 jam apa? 3 jam setengah. Lepak situ. Tapi mujur dekat stesen minyak. Macam-macam benda boleh buat, minum air. Yang sepadan-padan masuk eggshell. 2 ekor sekejap. Boring keluar balik. Tak serius. Kadang-kadang orang kita macam, ni mesti ada benda kau buat tadi. Kita tahu kan, kita bergerak di atas takdir Allah Ta'ala. Takkan kena kita apa-apa kecuali Allah tentukan. Tidak kemalangan, tidak ketuahan. Tidak tuah, tidak malang. Semua datang daripada Allah Ta'ala. So kita nak marah pun, takkanlah kita fikir balik logik. Takkanlah driver tu sengaja nak letihkan diri tunggu tepi highway. Kau dia tahu rosak, kenapa dia bawa? Pandang muka dia, betul juga. Ada orang marah dengan dia, kenapa tak check ke kereta? Bas ni tak check ke sebelum hantar keluar? Logik dia, takkanlah dia nak gatal bawa. Baik dia lepak dekat tepi rumah dia daripada menghadap orang yang marah dia. Logiknya macam itulah. Tapi habuan masing-masing manusia ni, kadang-kadang kita disusahkan urusan kita, kadang dimudahkan urusan kita. Kita doa kan, Allahumma la sahla illa ma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tak ada kemudahan kau jadikan ia mudah. Dan kau jadikan kesusahan sebagai kemudahan bila kau nak jadikan. Doa tu pandai. Jadikan baca tapi tak faham. Bila kena time baik sengih lah. Ni orang tak nak mudah kan. Datang kena kesusahan, datang syaitan. Allah Ta'ala juga bagi. Kenapa kita lupa? Tak ada benda kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila kita sebutkan tadi kan, kita takkan percaya kecuali benda-benda Nabi suruh percaya. Takkan jadikan benda ibadat dekat diri Allah Ta'ala. Siapa Nabi tunjukkan ini cara dekat diri Allah Ta'ala. Sebab tu jumlah zikir apa, waktu bila, kalau bukan Nabi ajar, orang tu telah buat bid'ah. Settle, selesai. Tak payah pening kepala, tapi ustaz ni wali. Jangan kira bab tu. Kiraan kita adalah serupa dengan Nabi. Apa Nabi kata, ini cara dekat diri Allah Ta'ala, buat. Apa Nabi tak ajar, tak ada siapa boleh reka jalan baru. Keselamatan dengan ayat inilah, kan, untung kaya dengan ayat inilah. Nabi tak ajar, tak ada lah. Dan Nabi SAW tak beri pada kita, pasal tak ada jalan kita sampai Allah Ta'ala kecuali jalan Nabi SAW. Baru betul, ini itibak. Inilah kata ikut Nabi. Pada akhlak.
Makan pakai tangan kanan, jilat jari bila habis makan, licinkan pinggan. Yang biarkan ada benda kat situ. Sebab Nabi kata, kamu tak tahu pada suapan mana ada keberkatan. Kamu baca bismillah, keberkatan turun tengah makanan. Tapi pada suapan mana ada keberkatan, kamu tak tahu. Lepas tu Nabi akan makan licin. Kita pula, licin, bakal menantu awak ni kebulu ke? Yang makan orang tua kita licin. Kena nak jatuh makan, kutip balik. Saya ingat zaman mula kahwin tu, memang saya makan, habis makan, jatuh makan, saya letak balik dalam pinggan, saya makan balik. Sebab Nabi kata jangan bagi pada syaitan. Bersihkan, makan. Datang tiba macam semua jeling. Bila in-law saya semua jeling. Isteri saya tegur sebab lepas tu saya kata ini hadis Nabi, ini ajaran Nabi. Adab yang kita suka, yang kita rasa, tapi Nabi dah ajar kita adab yang lebih baik. Macam mana kita boleh langgar adab tersebut? Macam kita pergi family day, keluarga sebagainya. Time maghrib anak-anak bersepah kat luar. Kan Nabi dah ajar adab tentang jangan biarkan anak kita berkeliaran ketika waktu maghrib. Tapi seorang pun tak buat, diam je. Tak nak tegur, nanti dia kena panggil anak dia, kita panggil anak kita. Semua je senyap. Tak boleh. Halau semua budak masuk dalam rumah. Lepas isyak kan nak main balik main. Tapi ini adalah adab-adab yang Nabi ajarkan. Adab masuk rumah, adab masuk tandas. Ini adab. Kita dekat diri Allah Ta'ala dengan cara tersebut. Dan kita ini pakai itibak Nabi. Bukan pakai serban tingkat-tingkat, pakai selempang. Lepas tu makan minum tangan kiri. Kenapa? Saya ada pula kelakar tu, saya tengok satu video tu. Tangan dia bukan makan. Kalau orang tu makan, saya faham lah. Mungkin dia tak nak kotorkan cawan tadi. Walaupun cawan nanti kejap lagi pakai juga. Kotor, kena basuh. Mana ada orang bagi cawan tu kat orang lain. Unless dia nak suruh anak murid dia minum air bekas dia. Tapi dia tak minum. Tangan kanan ni tak kotor pun. Dia tak minum macam ni. Dia minum macam ni. Kenapa? Dia tak kotor tangan. Kalau dia kotor tangan, kita bagi alasan. Tadi dah kotor. Sekarang ni tak kotor tangan, tapi minum macam ni. Tang mana itibak dia? Di mana itibak ini maksud? Kat mana ikut Nabi tu, kat mana duduk? Tak ada. Lepas tu jaga-jaga pakaian, bentuk rupa, kan? Cakap baik kan? Dia macam tu. Tapi dalam masa yang sama dia tipu orang ramai berkenaan dengan apa ajaran Muhammad SAW, apa bukan ajaran Muhammad SAW. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Kerana terpersona dengan gaya. Sampai kadang-kadang orang tu keluar bodoh pun jadi sunnah juga. Kata ulama, pelik juga, tak faham. Allah memerintahkan hambanya. Okey, kenal Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mentaati nabinya Nabi Muhammad SAW dalam banyak ayat-ayat. Banyak ayat. Di antaranya firman-Nya Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Hei orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan dia mengaturkan amaran keras terhadap perbuatan menyalahi baginda SAW. Dan surah Al-Imran ayat ke-32. Allah nyatakan, kul atiullah wa atiur rasul. Katakanlah hai Muhammad, taatilah taati Rasul. Dan dia kata barang siapa yang berpaling untuk derhaka, maka Allah tak suka pada orang-orang yang kafir. Itu kalau dia mana dibandingkan siapa tak taat Allah taat Rasul kepada golongan kafir. Bukan kepada fasik saja, terus kafir. Allah beri amaran hujung ayat tersebut, Allah tak suka orang yang kafir. Barang siapa yang berpaling, Allah tak suka pada orang yang kafir. Taat Allah, taat Rasul. Siapa yang berpaling, Allah tak suka pada orang yang kafir. Ini bahayanya seorang sebut. Kadang-kadang benda ni kita nampak macam tak jelas. Orang tu tak faham agama, dia menyalahi. Keampunan insya-Allah untuk dia tersedia. Tapi kalau orang tu faham hukum hakam, tapi dia cakap berlawanan dengan arahan Nabi, dengan sengaja, apa sebenarnya dia nak? Apa sebenarnya nilai Nabi di hadapan mata dia? Ini kalau benda ni yang kita kata, kenapa tak gelarkan mereka kafir? Bukan masalah mereka ni isytiharkan tak nak beriman, tapi dia tunjuk dengan perangai, tunjuk dengan tingkah laku. Okey. Dalam firman dalam surah Al-Anfal 24, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu.
Hei orang beriman, istajibullah walir rasul. Sahutlah kepada seruan Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum ila lima yuhyikum. Bila dia menyeru kamu pada perkara yang menghidupkan kamu. Okey? Hidupkan kamu. Dan dia kata, dan ketahuilah bahawa sungguh Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seorang itu dengan hatinya. Kerana kena jaga-jaga. Sebab kita kan tak kisah, tapi Allah Ta'ala boleh sekat antara kita dan apa kita naklah hati kita. Kita boleh cakap, aku mampu, aku boleh buat, aku takkan jadi macam tu. Tapi Allah Ta'ala yahul bain mar'i wa qalbi. Yang menyekat, memisahkan antara manusia dengan hatinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin hatinya kata A, perbuatan dia B. Lepas tu kita jangan overconfident. Kita rasa confident, takkanlah kita ni duduk kat masjid pahit terubung kot, takkanlah jadi benda-benda bid'ah. Takkanlah kot kita ni anak Pak Imam. Takkanlah kot balik Madinah kot. Takkanlah kot dia ni anak murid Syekh Albani kot. Jaga-jaga. Sebab kadang-kadang benda tu kita overconfident, kita lupa sebenarnya manusia, tempat, keadaan, suasana yang kita ada tidak menjamin perbuatan Allah Ta'ala kepada diri kita. Lepas tu kita sentiasa dalam keadaan harap dan takut. Kita harap Allah Ta'ala bantu kita, kita takut Allah Ta'ala akan tinggalkan kita. Kebimbangan dan ketakutan itu macam Ibn Qayyim kata, dua sayap yang akan menyebabkan orang terbang kepada tempat yang selamat. Kadang kata orang tak ada salah satu, dia akan masalah. Tak ada takut, jadi macam Yahudi. Buat apa nak buat. Tak pernah hirau, tak pernah kisah. Sebab diorang rasakan diorang dah terpilih. Tuhan bagi mereka banyak Nabi. Macam Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, dia kata kanat Banu Israel tasusumul anbiya. Dalamnya Bani Israel ni diurus selia oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun ib'atsallahu nabiyya. Bila mana binasa seorang nabi, Allah utuskan seorang nabi yang baru. Mana dia punya nabi tak pernah habis. Lepas satu nabi datang, minta maaf sebelum batuk, baik makan. Ini bukan beriman dengan ubat. Ini bagi ikhtiar. Yang batuk ni kan, tuan-tuan dengar batuk saya je. Bismillah. Doktor kata sekarang ni tengah apa, musim. Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada penyakit. Batuk tu bukan batuk macam sesak nafas, tapi gatal tekak tu. Allah Ta'ala berikan kesembuhan pada semua. Amin. Baik. Jadi dahulu Bani Israel diurus selia para nabi. Setiap kali mati seorang nabi, Allah Ta'ala utuskan nabi baru. Mati nabi ni, Allah Ta'ala utuskan nabi baru. Sampailah yang terakhir sekali Isa alaihi salam. So kadang-kadang kerana banyak sangat keistimewaan Allah Ta'ala berikan, mereka rasakan Allah takkan terima, takkan murka pada mereka selama-lamanya. Masuk neraka pun orang kata akan masuk beberapa hari saja. Mereka tak rasa kan mereka akan terkeluar daripada rahmat Allah Ta'ala. So mereka ni tak ada takut, tidak ada takut. Dalam masa sama tak ada harap pun masalah juga. Takut saja, tak ada harap, dia jadi masalah pula. Macam orang yang rasa Tuhan takkan ampunkan. Kalau dalam umat Islam kita ni ada kumpulan macam Khawarij. Kalau dalam Kristian, dalam masyarakat bukan Islam, macam Kristian, macam tak ada Tuhan takkan ampunkan. Dan sampai dia berkata terpaksa reka cara baru untuk diampunkan, yakni dengan Isa mati disalib untuk hapuskan dosa manusia. Dia reka bentuk tersebut pasal dia rasakan tak ada layaknya dapat keampunan. Itu masalah juga. Jadi asyik menangis, asyik sedih. Islam tak suruh manusia jadi macam tu. Kalau macam tu keadaan kita sentiasa putus harap, kita akan jadi macam iblis. Dia rasa takkan diampunkan lagi, tak ada harapan dah diampunkan. Saya tak minta ampun. Dia tak minta ampun langsung. Sebab bagi dia rasa Tuhan takkan ampunkan dah
dia. Sedangkan Allah tak pernah pun kata takkan ampunkan sesiapa. Itu beza dia. Sebab tu kita tidak overconfident dengan apa kita buat. Tidak juga kita rasa lemah sangat sampai tak ada benda yang Allah Ta'ala akan beri, terima daripada kita. Dua-dua tak boleh. Sebab tu kita dalam ayat tadi dia sebutkan bagaimana orang beriman sahutlah surah Allah dan Rasul bila dia seru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Okay. Dan dia kata dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menyekat di antara seorang manusia dengan kalbunya. Jangan rasa confident sangat bila seru Allah Ta'ala sahut. Jangan rasa kita tak ada seruan syaitan datang kacau kita pula. Jangan sangka macam tu. Kita kena jaga-jaga. Sebab tu kalau cara terbaik sama kita ni adalah kawan-kawan kita yang boleh ingatkan kita. Pegang janji. Mana kalau kita silap, dia tegur kita. Yang kita marah pula, dia tegur kita marah. Jangan. Ambil kawan-kawan yang boleh membetulkan kita. Bagi tahu kita, Mat, kau salah ni. Tak kena kau buat macam ni. Nabi kata macam ni, kau buat macam ni. Baru kita boleh jaga apa-apa berkaitan hati kita tadi, tak betul, kita tersilap. Kami asatizah ustaz kan. Memang ada kita orang ada 3 kawan. Kita pesan, kalau anda nampak anda salah, tegur je. Jangan biarkan. Kalau kita tahu bahawa kita tak maksum. Yang maksum hanya Nabi SAW. Sebab tu Umar, Abu Bakar sendiri, Umar bin Khattab, bila ditegur oleh orang berkenaan perbuatan mereka, hukuman mereka, peraturan mereka, mereka sahut. Mereka tak lawan. Mereka tak ada kata, kau siapa? Aku siapa? Kau tahu tak aku siapa? Kalau kita main kan, kau tahu tak aku siapa? Aku belajar kat Yaman, kau belajar siapa? Kat mana? Ayat-ayat ini keluar sebab kita lupa sebenarnya kita tidak maksum. Sebab tu jaga-jaga berkaitan perkara ni. Dan dia kata dan sebenarnya Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala akan kepadanya kamu akan dihimpunkan. Itu adalah janji Allah Ta'ala. Sebab akhirnya kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ayat-ayat tadi dan banyak lagi memberikan gambaran kepada kita berkenaan dengan mematuhi dan juga menjauhi apa-apa perintah dan larangan Rasulullah SAW adalah tanda sebenar kita ikut baginda. Macam saya sebutkan tadi, kita kata kita ikut Nabi. Semua orang akan cakap. Orang tak solat pun akan cakap ikut Nabi. Yang tak solat pun cakap ikut Nabi lah, ikut Muhammad, dia kata. Tapi sebenarnya dia tak ikut pun. Saya ingat saya kata tanya soalan orang-orang yang belajar ilmu hakikat, dia ingin tak solat. Bila kita tanya dengan dia, bang, abang belajar ilmu ni, ilmu kita belajar ni, ilmu Muhammad kat Mekah ke? Dia cakap Muhammad je. Kalau tuan-tuan kata Muhammad sahaja, dia akan faham Nur Muhammad. Dia akan lari kepada Muhammad lain, Muhammad Zahir ke Muhammad Batin. Saya tanya soalan simple, saya kata, bang, ilmu kita belajar ni, ilmu Muhammad kat Mekah ke? Dia tak ada lain lah, Muhammad kat Mekah, Muhammad bin Abdullah lah. Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu sama ke? Pasti, dia kata. Saya kata, kalau sama, kenapa tak serupa? Dia kata, apa yang tak serupa? Saya kata Nabi Muhammad SAW solat bengkak-bengkak kaki. Yang kita belajar ilmu hakikat ni solat pun tidak. Tak mana serupa je. Nabi Muhammad solat sampai bengkak kaki. Sampai bengkak kaki. Dan Nabi kata bila Aisyah tanya, kan, kenapa kau solat macam ni sekali? Kau diampunkan dosa dahulu dan akan datang. Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa tak jadi tak serupa? Yang ni tak solat, Muhammad solat. Lepas saya kata kedua, Nabi Muhammad SAW kata, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis, kamu akan sedikit ketawa, dan kamu akan lari ke tengah-tengah padang, tinggalkan harta benda kamu, kekayaan kamu, merayu-rayu pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah. Kalau kamu tahu apa aku tahu. Saya kata ni tak ada, sibuk menyaga. Kan cincin dia banyak abang tu. Cincin ni 4 jari, 4 cincin ada. Penuh ni. Batu ni, batu tu, batu sekian, batu sekian, batu sekian, batu sekian. Saya tanya soalan, kenapa tak serupa? Sebab ini kesamaan mesti ada. Tapi cakap ikut Nabi, ikut Muhammad, tapi tak buat. Ini realiti masalah sebenar. Agama kita dapat tak ada kecuali daripada Muhammad SAW. Dan agama yang Muhammad SAW ajarkan kita
diajarkan oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dekat situ kita tahu ilmu tu betul. Inilah sanad yang sebenar. Ni semua nak sanad. Serban ada sanad, wuduk tak ada sanad pun. Serban, awak pakai serban ni ada sanad tak? Kena sanad ke? Jangan main-main. Selawat ni awak amal, ada sanad tak? Kena sanad juga ke selawat? Selawat Ibrahimiyah yang Pak Cik amalkan tadi, ada sanad tak? Tak perlu. Ni selawat ni lain ni. Bismillah 6, Bismillah 7. Nak amal kan kena ada sanad. Ada ijazah. Ijazah serban lah, ijazah wuduk lah. Ijazah tak ada, wuduk tak buat. Jahat saya kata, wuduk. Wuduk pakai ijazah tak? Tak adalah pula. Yang ini lagi besar banding serban tadi. Wuduk tak betul, solat tak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serban tak ada, kalau betul baru kurang pahala je. Solat diterima, cuma nilai hadis palsu pun. Dia kata 70 kali ganda lebih baik daripada orang tak pakai serban. Lagi pakai serban, abang tak pakai kopiah lagi teruk kena. Geng-geng tak pakai kopiah lagi teruk kena. Pelik kan? Dia tak tahu dia ikut Nabi tang mana sebenarnya. Sebab kita kata pensyariat yang mensyariatkan kita kepada kita agama dari Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh keluar yang lain. Tapi ialah dia kata guru kita takkan tak tahu habis. Baik. Tiada jalan untuk seorang hamba mematuhi perintah-perintah berkenaan dalam mentaati Rasul SAW, menyahut baginda dan menjauhi amaran-amaran terhasil daripadanya dunia dan akhirat, melainkan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, mencontohi baginda. Itu saya cara dia, tak ada cara lain. Tak ada cara lain untuk kita dapat selamat dunia akhirat, mengikuti Nabi, kecuali dengan apa Nabi arah kita buat, apa Nabi larang kita tinggal. Tiap kali Jumaat diingatkan perkara ini, tapi masih lagi orang tak faham. Ketujuh, ittiba adalah sifat orang beriman yang mesti untuk mereka. Ittiba ni adalah sifat orang beriman yang mesti mereka ada, bukannya sifat tambahan, sifat asas bagi orang dikatakan beriman. Itu ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nur ayat 50, 152. Allah Taala nyatakan, An-Nur 5152. Sekejap Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Hanyalah kata-kata orang-orang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk dia menghukum di antara mereka, bahawa mereka berkata kami dengar dan kami taat, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Dan wa may yuti'illah wa rasul wa yuti'illah wa rasulahu, dan mereka mentaati Allah dan juga Rasulnya. Wa yakhshallaha wa yattaqi, takutkan Allah dan bertakwa kepadanya. Fa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang menang, orang-orang yang menang. Itu antara sifat yang Allah Ta'ala terangkan tentang mereka. Itu sifat utama dalam tentang orang-orang yang beriman. Baik, kita stop situ bagi azan dulu. InsyaAllah lepas isyak kita sambung balik. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.